Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah kerana diberikan kesempatan untuk kita sambung dalam penerangan surah Al-Buruj seterusnya, iaitu surah Al-Buruj. Baik, untuk anda yang melihat dalam live saya boleh buka surat 590, surah Al-Buruj. Apa ini surah Al-Buruj? Surah Al-Buruj ini maksudnya kita ramai dah sedia tahu tentang maksud Al-Buruj. Kita belajar di dalam sekolah tentang nama buruj ini, iaitu nama bintang ataupun gugusan bintang. Okay, yang mana buruj ini merupakan petunjuk apa kepentingan buruj ini di dalam kehidupan kita. Bintang-bintang ini, adakah Allah menciptakan bintang ini sekadar perhiasan di langit? Tidak, dia sebenarnya mempunyai petunjuk di situ, iaitu untuk memberi sebagai kompas zaman dulu. Zaman dulu tak ada elektronik dan benda yang canggih, dan mereka menggunakan petunjuk gugusan bintang ataupun digelar sebagai buruj. Jadi dalam penerangan surah Al-Buruj ini lebih banyak menceritakan tentang azab. Kita akan baca lagi. Kita baca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, mari kita semak sama-sama surah Al-Buruj ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dhatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Langit mempunyai gugusan bintang. Kita dah sedia maklum tentang perkara ini. Kalau anda tak percaya, anda pergi lihat langit sekarang. InsyaAllah ada, melainkan awan mendung. Awan mendung tak akan nampak bintang. Tetapi bintang memang ada di langit. Bukan sekadar perhiasan. Langit sangat luas. Bintang itu sebenarnya jaraknya beribu kilometer ataupun beribu juta cahaya tahun. Beribu tahun cahaya baru sampai ke sana. Kelajuan cahaya, bayangkanlah macam mana. Beribu tahun baru sampai. Okey, jadi Allah bersumpah. Jadi bila Allah bersumpah dengan suatu perkara itu, saya dah terangkan sebelum ni, bila Allah bersumpah saja maksudnya perkara itu adalah perkara yang hebat, ataupun apa benda yang Allah sumpah itu merupakan benda yang hebat. Jadi buruj ini adalah benda yang hebat kerana menjadi petunjuk kepada orang-orang yang berlayar di lautan. Kita masuk ayat kedua. Wal yaumil maw'ud. Dan demi hari yang dijanjikan. Hari apa yang dijanjikan? Hari kebangkitan ataupun hari pembalasan. Banyak nama dia boleh diberikan. Hari Qiyam, kebangkitan Qiyam, Qiyamat. Hari hari penyesalan. Banyak nama kita boleh bagi. Jadi macam-macam dalam nama hari kiamat ni. Yaumul Qiyamah, Yaumul Ghashiyah, Yaumul As-Sa'ah, Yaumul Waqi'ah. Banyak nama kita boleh bagi. Dalam Al-Quran pun banyak. Jadi semua itu bermaksud hari yang dijanjikan. Wal yaumil mau'ud. Yaumil mau'ud itu pun merupakan nama dia juga. Hari yang dijanjikan. Kita masuk ayat ketiga. Wasyahidin wa mashhud. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Apa yang menyaksikan di sini? Kita yang menyaksikan perbuatan ataupun amalan kita. Dan yang disaksikan. Dan yang disaksikan ialah diri kita juga. Memberi saksi pun siapa? Memberi saksi ialah kita punya tubuh badan kita sendiri. Memberi saksi apa benda yang kita buat. Mereka semua beritahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa benda kita buat. Dan itu mulut dikunci, tidak boleh bercakap langsung. Jadi itulah Allah bersumpah. Wa syahidin wa mashhud. Biasalah orang
demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Kita masuk ayat keempat. Qutila ashabul ukhdud. Binasalah orang yang membuat parit. Okey, binasalah orang yang membuat parit ini. Okey. Di sini parit di sini ialah pembesar, iaitu pembesar-pembesar Najran di Yaman. Okey. Jadi Ashabul Ukhdud ni, saya pernah cerita sebelum ni tentang Ashabul Ukhdud ni merupakan kisah kepada uh, pembesar-pembesar Najran di Yaman ini, yang mana kisahnya mungkin anda pernah dengar kisah seorang bayi yang bercakap kepada ibunya, bersabar supaya kerana kita dijanjikan syurga. Kemudian ibu pun terjun sekali dalam api. Pernah dengar cerita tu? Itu bukan kisah Ashabul Ukhdud. Jadi orang Yaman yang mana raja dia nama Zunawas. Yang kisah tentang seorang remaja yang memilih uh, sama ada dukun sebagai guru dia ataupun memilih uh, rahib. Yang mana saya pernah cerita sebelum ni. Yang mana tukang sihir seorang raja yang nama dia Zunawas memerintah Yaman pada waktu itu. Najran di Yaman ya. Okey, pada waktu itu tukang sihir ataupun bomoh si raja ni nak meninggal. Dia minta raja uh, bawa kat aku seorang pemuda untuk aku ajarkan dia ilmu sihir supaya dia boleh jadi pembantu kepada kau. Jadi raja pun cari, menyuruh pengawalnya cari, dan di kota Yaman jumpalah seorang pemuda. Jadi seorang pemuda ini pun sanggup nak belajar ilmu sihir untuk menolong menjadi pembantu raja. Tetapi dalam perjalanan dia nak pergi ke jumpa raja tu, dia bersinggah tempat ataupun R&R lah kononnya. Sebab padang pasir ni jauh. Jadi sebelum sampai ke istana tu, dia singgah satu tempat di mana tempat seorang rahib atau pendeta. Orang yang soleh. Jadi orang yang soleh ini mempunyai ilmu agama yang tinggi. Dia belajar dengan orang rahib ni pula. Mengajak belajar dengan dia. Menuntut ilmu dengan dia. Jadi apa yang dia diajar oleh rahib ini bertentangan dengan ilmu sihir tersebut. Yang mana haram belajar sihir dan sebagainya. Tetapi pemuda ini dia cuba juga, dia pilih, tak apalah saya cuba belajar ilmu sihir. Mana satu yang lagi hebat antara dua ni. Kemudian dia pun pergi istana dan belajar ilmu sihir dengan bomoh tersebut. Jadi selepas pulang daripada dua tempat itu, dia pun berfikir sejenak. Dan dia tengah fikir sama ada mana yang betul, rahib ataupun si bomoh ni yang betul, ataupun dukun pembantu raja ini yang ilmu dia yang betul. Kerana ilmu rahib ini tidak membenarkannya untuk belajar ilmu sihir. Kemudian dia sambung lagi esoknya untuk pergi ke istana untuk sambung pengajian sihirnya. Tapi ketika dalam perjalanan dia sangkut. Rombongannya sangkut kerana ada satu dihalang oleh seekor binatang yang besar ataupun ganas. Ada yang mengatakan singa. Jadi singa menghalang perjalanan mereka. Jadi dia pun menggunakan ilmu sihir yang dia belajar dekat dukun tu untuk mengalahkan singa tersebut. Tapi tak ada efek. Dia guna macam-macam mentera dan sebagainya. Kemudian dia terfikir rahib yang dia pernah belajar tu. Dia pun cuba aku try guna ilmu dia ni. Boleh kalahkan singa ni ke tak? Jadi dia pun menyebut nama Allah dan membaling batu kat arah singa tersebut. Serta-merta kena saja singa tu mati terus. Itulah kehebatannya dengan nama menggunakan ruqyah Islam. Mati terus singa tersebut. Jadi barulah dia tahu bahawa ilmu rahib tersebut adalah ilmu yang betul. Kemudian dia tak pergi pun istana, dia terus pergi ke pondok rahib tersebut dan dia belajar ilmu sampailah dia menjadi seorang yang hebat. Selepas dia hebat, dia tukang sihir, apa pun si bomoh semua yang di istana pun marah. Mana pemuda yang belajar dengan aku tu? Kenapa dia tak datang-datang dah? Pengawal pun cari pemuda tersebut. Dan bawa dia ke istana, dah tanya, kenapa kau tak nak belajar dengan dukun tersebut tentang ilmu sihir? Tetapi dengan berani budak tu jawab di depan raja, kau sesat. Ilmu yang diajar kepada aku ini adalah ilmu yang sesat. Aku tak nak belajar dengan dia.
berani kau, dia pun pergi panah dan sebagainya, pun nak tangkap dan bunuh pemuda ini, raja arahkan. Tetapi tak boleh nak bunuh, dia bunuh je, pedang tak lek lah, macam-macam panah. Bila panah je, dia apa, panah tu tak tepat, cucuk dengan pisau tak lek, macam-macam. Jadi itu merupakan karamah yang diberikan kepada seorang pemuda ini. Jadi itulah kehebatannya. Jadi mereka barah sangat pemuda ni, mereka tanya, siapa yang ajar kau ni? Dia pun cakap, rahib di satu perkampungan pondok. Dia pun tangkap rahib tu, dia pun sula rahib tu pula. Ini ada kisah dia, Ashabul Ukhdud ni, anda boleh search di dalam Google. Jadi selepas rahib tu ditangkap, rahib tu pun disula dan dikerat-kerat badannya. Rahib ni dia siap kata kepada anak murid, dia kata, kau lagi hebat daripada aku sebab kau ni mampu untuk um, apa, berani bersuara di hadapan istana raja. Jadi walaupun rahib ni dia kerat, dia tetap maintain. Pemuda tu sangat sedih bila tengok guru dia diperlakukan sebegitu, tetapi mereka nak perlakukan pemuda tu tak boleh. Tetapi pemuda tu bagi satu hint. Dia kata apa? Jika engkau nak bunuh aku, ambil panah ini dan kau tarik sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kau lepaskan. InsyaAllah akan kena kat aku dan aku mati. Tapi dengan syarat kau kena baca kuat-kuat. Ketika itu ramai orang berkumpul. Syarat dia kena panggil ramai orang berkumpul dan kena sebut Bismillah dengan kuat. Dengan nama Allah. Jadi Zunawas pun buat apa yang disuruh. Panah sambil sebut Bismillah dengan kuat, maka tepat kena kat dada dia dan dia pun meninggal. Ketika itu rakyat yang tengok semua masuk Islam. Semua kata, oh Islam apa, ilmu yang ilmu pemuda ni bagus. Semua nak belajar dengan, semua nak memeluk agama Islam pada waktu itu. Tetapi Raja Zunawas ni marah. Dia pun kata, siapa yang masuk Islam aku bakar. Aku bakar rentung. Jadi mereka pun masuk api dan campak siapa saja rakyat yang apa, yang memeluk agama rahib tersebut. Waktu itu Islam Nasrani, macam tu. Jadi pada waktu itu ada seorang ibu ni, dia tak nak masuk dalam api tu. Tetapi suami dan anak lelaki dia ketarik dah. Tinggal isteri dengan anak baby kecil je. Tetapi dia tak nak masuk dalam api tu, tetapi baby tu boleh bercakap. Itulah kisahnya. Baby tu bercakap, dia kata, tak apa ibu, kita di pihak yang benar. Jomlah kita ikut abang dan ayah yang telah apa, mencapai syuhada ataupun syahid. Dia berani terjun di dalam api. Bila ibu dengar sahaja apa yang anak dia sebut, dia pun terjun sekali dengan berani. Itulah kisah Ashabul Ukhdud ni, kejam. Jadi parit di sini Ukhdud ni maksudnya ashabul ataupun ashabu ni kumpulan ataupun satu golongan Ukhdud yang membina parit. Parit ini adalah kawah api yang dia berbakar manusia. Jadi celakalah, Allah kata Allah akan binasakan mereka. Bila Allah binasakan? Ketika peperangan antara Himyar dengan Habsyah. Habsyah, orang-orang yang terselamat daripada pembakaran api Zunawas ni, mereka pergi ke Habsyah minta tolong dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi mungkin semua kenal, minta tolong untuk hapuskan raja zalim ini, nama Zunawas ni, dekat Yaman. Maka Habsyah pun menghantar seorang panglima tentera yang kita kenal, namanya ialah Abraha. Dia lah yang menghancurkan Zunawas. Abraha ni dulu dia baik. Dia lah yang membinasakan Zunawas ni, Ashabul Ukhdud ni, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia pula dengki dengan Kaabah selepas Ashabul Ukhdud ni habis, dengki pula dengan orang Arab. Itulah kisahnya. Okey, kita tengok ayat ke-5. An-nari zatil waqud. Okey, yang berapi, yang kayu bakar, yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Ini menceritakan tentang apa Ashabul Ukhdud tu buat. Parit Ukhdud, an-nari zatil waqud. Parit yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka duduk di sekelilingnya,
Ketika mereka duduk sekelilingnya, maksudnya mereka menyaksikan rakyat yang dibakar, mereka duduk di sekeliling parit tersebut. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ayat ketujuh. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang mukmin. Jadi mereka bakar ni orang-orang mukmin yang mengaku rahib ni ataupun ilmu yang dipelajari oleh pemudi ini adalah ilmu yang benar. Jadi mereka semua tu orang mukmin yang dibakar hidup-hidup. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Dan mereka menyiksa orang mukmin itu hanya kerana orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Okey, ini saya dah cerita tentang pembakaran tersebut yang mana Allah sebut mereka yang Ashabul Ukhdud ni berani menyiksa orang-orang mukmin yang yang mengaku Allah sebagai Tuhannya. Zunawas ni selalu mengaku dia sebagai Tuhan. Okay, kemudian Innalladzina fatanul ayat 10 Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabun hariq. Baik, ayat ke-10. Sesungguhnya orang yang mendatangkan pencobaan. Okay, cobaan di sini bermaksud siksaan ataupun uh, siksaan, bencana ataupun membunuh dan sebagainya. Maksudnya orang-orang yang membakar ni ataupun orang yang menyiksa ni, siapa yang mendatangkan cubaan ini kepada orang mukmin, lelaki atau perempuan, lalu mereka bertaubat, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab Jahannam dan mereka akan dapat azab neraka yang bakar. Jadi orang-orang yang Ashabul Ukhdud yang membakar orang mukmin ini akan dapat balasannya di akhirat kelak, akan dibakar dengan neraka Jahannam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Sangat-sangat sakit. Kita masuk ayat ke-11. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. Jadi orang yang beriman yang dibakar ataupun orang yang selain daripada orang yang dibakar tetapi mereka beriman, mereka akan mendapat tempat kembali yang cantik, yang mana di bawahnya mengalirnya tajri min tahtihal anhar. Jannah, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai cantik. Kat tempat, bayangkanlah kita tengok kat bumi dunia pun kita tengok sungai, sebelah dia gunung ganang pun kita dah tengok macam syurga. Ya, apatah lagi yang betul-betul syurga. Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhan sangat keras. Okey, itu sedia maklum. Mengingat kerasnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Beza azab di dunia, kita libas dengan pautan pun dah sakit. Bayangkanlah dekat akhirat dilibas dengan cemeti. Cemeti ni macam mana rupa dia? Cemeti ada dekat dunia. Cara dia nak tahu sakit dia tak, dilibasnya kita kulit, bila tarik sekali dengan daging. Itulah pedihnya cemeti ni. Tetapi akhirat lagi pedih lah. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang memulakan penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Allah lah yang memulakan ciptaan makhluk dan menghidupkannya kembali. Jadi orang percaya yang Tuhan menciptakan, tetapi mereka tak percaya dia akan dibangkitkan lagi. Itulah orang kafir, mengingkari ayat-ayat Allah. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dzul arsyil majid, yang memiliki arash lagi Maha Mulia. Fa'alun lima yurid, Maha Kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi Allah ini mampu membuat apa sahaja yang Allah nak. Itulah dinamakan sebagai kun fayakun. Tak ada benda yang boleh menghalang. Jika maka jadi, maka jadilah. Hal ataka hadithul junud. Ayat ke-17. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentera penentang? Bala tentera siapa ini? Bala tentera siapa ni? Ada di ayat seterusnya. Fir'aun wa Samud. Iaitu Fir'aun dan Samud. Jadi Fir'aun ni pada zaman Nabi Musa AS. Samud pada zaman Nabi Saleh AS. Berbeza ya, pada zaman yang jauh sekali. Jadi Samud dan
Firaun ni mempunyai bala tentera. Bala tentera yang hebat. Tersebut dekat sini, sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentera ataupun penentang, iaitu Firaun dan Samud. Kita tengok ayat ke-19. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Memang orang kafir selalu mendustakan. Jadi mereka kaum Firaun dan Samud ini, tentera yang hebat ini, mereka kafir. Mereka mendustakan. Jadi kita dah sedia maklum tentang kaum-kaum zaman terdahulu yang mereka ni sering mendustakan apa yang disebut di dalam dakwah nabi-nabi terdahulu. Yang mana Nabi dah kata, in ajriya illa 'ala Allah, wa may yurid wa in illa in ajriya illa 'ala Allah, wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Sungguhnya kami tidak minta ganjaran kepada kamu pun. Kami berdakwah ini atas keikhlasan hati kami. Kami minta ganjaran kepada Allah je. Cuma kami nak kamu ikut kebenaran. Tapi mereka mendustakan apa yang disebut oleh nabi-nabi terdahulu. Mereka mengingkarinya. Mereka mengatakan benda itu dusta ataupun asatirul awwalin, dongeng. Jadi itulah merupakan pendustaan yang dibuat oleh Firaun dan Samud. Banyak lagi Ad dan kaum-kaum yang lain, kaum Sodom antaranya, kaum Nabi Lut. Wallahu min waraihim muhita. Ayat ke-20. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka. Mereka tidak dapat lepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Firaun dan Samud ni kita dapat tengok kesudahan dia macam mana. Firaun ini ditenggelamkan di laut, yang mengepung je. Mengepung tentera Firaun ni. Kita dapat lihat laut yang dibelah oleh Nabi Musa, di Laut Merah. Laut Merah berada di Mesir. Yang mana sebelum terusan Suez dengan Laut Merah yang besar tu, antara laut daripada tanah besar Mesir ke Sinai. Di situlah tempat Nabi Musa membelah laut untuk pergi ke arah Palestin. Lari daripada Firaun yang mengejar mereka dari arah belakang. Yang mana kalau Nabi Musa tak belah laut tu, maka dia memang matilah, kena apa? Kena bunuh, kena dikepung. Jadi Allah yang mengepung, bukan mereka dikepung. Allah yang mengepung mereka, kaum Firaun ni. Jadi Allah ni, Tuhan mengazab suatu kaum, dia akan mengepung kawasan tersebut. Seperti mana cerita tentang, nanti saya cerita tentang kaum Ad, yang mana azab datang dalam bentuk awan yang mengepung keliling kota-kota kaum Ad dan mereka dihancurkan sekaligus. Itulah dahsyatnya azab yang datang tu macam mana. Jadi sebab tu Nabi mengajar kita berdoa ketika melihat mendung atau awan gelap. Kerana Nabi gemetar badan dia bila melihat awan gelap. Ini diceritakan oleh Ustaz Isruddin, yang mana dia ada ajar satu ayat doa apabila melihat satu awan gelap yang datang berarak ke arah kawasan perkampungan atau kawasan kita perlu berdoa untuk mengelak daripada bencana, kerana seumpama itulah azab kaum Ad yang ditimpakan kepada kaum Ad, yang mana mereka berseronok, beriang gembira melihat awan mendung yang datang, yang disangkanya hujan, yang disangkanya membawa rezeki kepada mereka, yang disangka untuk bekalan minuman mereka, tetapi tidak. Itu merupakan azab yang sangat berat dan pedih, yang mana kita boleh lihat dari surah Al-Ahqaf, bagaimana mereka seronok dan akhirnya mereka dihimpap azab dengan sekaligus, ditiup angin kencang yang sejuk beku selama berhari-hari tanpa henti. Akhirnya mereka dimusnahkan rata tanpa kesan. Jadi orang zaman sekarang ataupun teori Darwin kata manusia zaman dulu hidup kat gua. Manusia zaman dulu asal pada monyet. Sedangkan dia tak tahu yang asalnya manusia ni hebat-hebat dulu, kota-kota dia tinggi-tinggi, tetapi sebab dihancurkan Allah rata sampai kita tak nampak kesan dia pun. Yang kita nampak macam batu-batu, so kita sangka mereka duduk zaman batu. Itulah salahnya teori yang didakwa oleh teori Darwin ni. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Jadi walaupun pada waktu zaman Firaun dan Samud ini tidak mempunyai Al-Quran, tetapi sebenarnya mereka mendustakan Al-Quran kerana apa benda isi di dalam Taurat dan kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil, merupakan isi Al-Quran, tetapi mereka mendustakan. Jadi
Jadi mereka mendustakan Al-Quran. Bal huwa Quranun Majid fi lauhim mahfuz. Yang mana tersimpan dalam tempat yang terjaga. Lauh mahfuz. Lauh mahfuz ni tempat lauh mahfuz yang dijaga. Rapi. Tak boleh siapa-siapa pun tahu. Tak ada siapa pun boleh tahu lepas ni apa berlaku kat dia. Semua tersimpan dalam lauh mahfuz yang tempat dijaga. Jadi keutamaan surah Al-Buruj ini, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa pada saat solat Isyak Rasulullah membaca surah Al-Buruj dan surah At-Tariq. Jadi digalakkan dalam solat Isyak membaca surah Al-Buruj dan surah At-Tariq. Dekat ni nak solat Isyak dah, bolehlah kita baca sama-sama. Keutamaan surah At-Tariq pula, Jabir bin Abdullah meriwayatkan Muaz membaca surah Al-Baqarah dan An-Nisa pada solat Maghrib. Rasulullah lalu menegurnya, Muaz, apakah kamu hendak menimpakan fitnah? Apakah kamu cukup membaca surah At-Tariq dan surah Asy-Syams? Ini riwayat An-Nasa'i. Baik, setakat itu sahaja untuk penerangan surah Al-Buruj. Terima kasih yang join. InsyaAllah kita akan sambung surah Insyiqaq pada kesempatan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.